Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama diberi Muhammad Razak Haikal bin Muhammad Syukur dan nombor matrik 061756. Baik, tajuk tugasan saya pada kali ini ialah transliterasi teks Jawi Klasik menggunakan kitab Bughyah At-Tullab jilid 1. Karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Baik, tugasan saya pada kali ini akan membincangkan bab hukum solat pada muka surat 103. Baik. Muka surat 103 secara keseluruhannya membincangkan berkenaan bab hukum solat. Di dalam teks tersebut sempat membincangkan dua syarat solat. Yang pertama, menutup aurat, dan yang kedua, menghadap kiblat. Baik. Dalam teks menerangkan berkenaan aurat seorang khunsa ketika solat. Aurat seorang khunsa boleh disamakan dengan aurat seorang perempuan dan ia mengikuti status khunsa itu sendiri. Yang maksudnya, jikalau seorang khunsa itu seorang hamba sahaya, maka mengikuti dia akan aurat perempuan seorang hamba. Dan jika seorang khunsa itu merdeka, mengikuti aurat perempuan seorang yang merdeka. Baik, teks juga menerangkan berkenaan dengan keutamaan dalam menutup kemaluan. Baik, jikalau ada kain yang tidak mencukupi, maka didahulukan untuk menutup dua kemaluan lah. Dan jikalau tidak mampu atau tidak cukup untuk menutup kedua-dua kemaluan, maka didahulukan kemaluan yang di hadapan kerana ianya menghadap ke kiblat. Baik, seterusnya teks juga membincangkan berkenaan kewajipan dalam menghasilkan penutup aurat. Baik. Wajib untuk setiap individu menghasilkan penutup aurat. Tidak kira dengan cara apa sekalipun. Sama ada membelinya atau menyewa pakaian untuk menutup aurat. Baik. Seterusnya, teks memberikan contoh situasi berkenaan dengan menutup aurat. Situasi yang pertama, jikalau kain yang terkena najis dan tidak ada air untuk membasuh kain tersebut, maka perlu untuk seseorang itu solat secara telanjang. Dan jikalau ada air tetapi tidak ada masa yang cukup untuk membasuh kain itu kerana waktu yang singkat, maka perlu membasuh kain tersebut walaupun kita terlepas waktu untuk solat. Baik, situasi seterusnya berkenaan dengan jikalau ditakdirkan untuk solat di tempat yang bernajis dan tiada benda yang lain kecuali pakaian seseorang itu, maka kaedahnya adalah dengan menggunakan pakaian itu sebagai lapik dan perlu solat secara telanjang. Baik. Seterusnya, teks membincangkan berkenaan kain sutera untuk menutup aurat. Boleh menggunakan kain sutera untuk menutup aurat seandainya tiada penutup aurat yang lain dan tidak sah untuk seseorang itu solat secara telanjang andainya ada kain sutera. Baik, seterusnya teks membincangkan syarat yang seterusnya iaitu menghadap kiblat. Teks membawakan dalil nakli yang firman Allah Ta'ala, maka dihadapkan olehmu ya Muhammad akan muka kamu ke Kaabah. Baik, seterusnya teks membincangkan maksud sebenar menghadap kiblat. Menurut teks, maksud kiblat itu bukanlah jidar ataupun dinding Kaabah, akan tetapi tempat letaknya Kaabah tersebut, selari dari langit hingga ke bumi. Seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan menghadap kiblat ialah dada seorang itu perlu menghadap ke arah kiblat, tidak kira seorang itu solat duduk ataupun solat berdiri. Baik, teks membawakan contoh situasi
orang yang tidak berupaya menghadap kiblat. Jadi contoh orang yang tidak berupaya menghadap kiblat ni orang yang tergantung di kayu, orang yang karam di lautan, ataupun orang yang disula. Dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka perlu untuk dia berusaha semampunya untuk menghadap kiblat dan sah solatnya diterima. Baik, seterusnya berkenaan isu menghadap kiblat. Baik, sekiranya solat duduk yang boleh menghadapkan dia ke arah kiblat, dan jikalau dia solat berdiri dia tak mampu untuk menghadap ke kiblat, maka perlulah dia memilih untuk solat duduk dan menghadap kiblat, kerana menghadap kiblat itu lebih muakkad berbanding solat berdiri. Baik, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.